Sebab hari tu pun masa sharing pun tak boleh tekan start show. Sabar jap. Mana sat benda ni kena buang. Ni sebab dah ada kat sini. Oh. Marah. Nak marah kakak. Oh yang ni nampak tadi tu dalam. Tadi dah share. Ni. Ha. Pakai ni lah. Pakai ni. Sabarlah. Tak share lagi. Sekejap. Tak share lagi, sabarlah. Banyak Ni ni. lektor ni. First tadi. Ni page nombor 2. Alah baca je kejap ni. Okey. Nampak? Okey. Ibu dah share dah. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. PKPD, PKPP, PKP boom semua ada hari ni kan? Okey, harap-harap semua sihat ya. Okey, maafkan saya sebab sepatutnya topik ini topik yang pertama sebelum sharing testimoni. Tapi disebabkan masalah teknikal so saya kena terpaksa datang rumah Kak Ina juga. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Hasrin binti Ahmad Badri. Sekarang ni sebelum ni saya bekerja sebagai pengasuh taska dan pengusaha taska. So saya banyak kepada budak-budak lah. Tapi sekarang ni waktu PKP ni memang bekerja sebagai full time lah untuk produk Shanghu ni. So dah kenal Kenal saya kan? Okay, slide. Kenal. Okay, siapa tak kenal saya kenalkan diri. Dah, cukup. Tak jalan pula. Boleh kena pakai. Tak jalan pula. Boleh tekan. Jalan tak? Okey, jalan. Nampak? Skrin gerak tak? Okey, nampak. Okey, nampak? Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak sharing pasal Lactoberry. Banyak sangat testimoni sekarang ni yang menggunakan Lactoberry. So saya produk hari ni adalah produk Lactoberry yang sesuai dan selamat untuk semua orang makan. So inilah produknya. Rasanya semua orang dah tahu dan semua orang dah pernah makan, betul? Okey. Ni memang hebat. Ada high is vitamin C, ada 30 paket dan harga dia pun lebih murah daripada yang kat luar. Harga kita adalah harga RM70 dan harga runcit adalah RM84 dan PV kita adalah 56. So kita ni selamat, semua satu kotak ni boleh makan. Okey. Next, sebab saya pun tak nak panjang sangat. So kita kena tahu apa benda yang kita makan. Sesuatu produk yang kita nak ambil, kita kena mesti faham apa yang kebaikan untuk diri kita. So apakah probiotik? Ni dia. Probiotik ialah bakteria baik di dalam gas usus manusia. Ini bukan manusia saja binatang pun boleh makan sebab kebanyakan ada juga yang diorang buat testimoni kucing pun boleh makan. Betul. Kan Yuli kan. Kucing pun boleh makan, ikan pun agaknya tapi tak pernah buat lah ikan lagi sama. Ikan bagi Lingzi. Ikan bagi Lingzi lagi power mahalnya ikan tu. Adalah ceritanya nanti cerita. Okey. So kita sangat sesuai, sangat beruntung tahu sebab kita dapat produk yang sangat baik dan sangat selamat. Ia membawakan faedah positif kepada kesihatan manusia. Kitalah probiotik ni dapat memperbaiki keseimbangan mikroorganisma di dalam usus serta melaraskan flora usus dan memperkuat sistem imun sistem kita. Maksudnya ni adalah makanan terbaik untuk dalam perut lah. Memang the best punya lah. Kalau makan tu mesti nak lagi. Amat sesuai untuk melegakan keradangan. Kalau cerit berit, tak cerit berit ke, tak boleh berak ke sembelit tadi testimoni. Sangat hebat kalau makan Lactoberry. Akibat tindak balas alergik bagi mereka yang sensitif. Okay, next. Okay, siapakah yang perlu makan probiotik? Okay, yang pertama baby. Okay, bayi. Yang ini adalah anak jagaan saya dekat Taska. Masa first dia nak
makan ni memang susah nak berak. So biasalah kita recommendkan apa yang terbaik untuk anak kita. Maksudnya anak jagaan kita lah, kita pun tak nak susahkan parents macam mana dia nak jaga anak bawah jagaan kita. So kita recommend pada parents. Itu kiranya macam kita sharing kat dia orang lah. Okey, bayi, seterusnya kanak-kanak. Ni memang anak saya ni memang daripada umur sehari memang dia akan makan lactoberry. Okey. Ibu mengandung, masa mengandung pun memang makan dan menyusukan anak pun memang makan memang selamat, tak perlu curiga. Warga emas ni, ni ayah saya. Ayah saya ni umur sekarang 80 tahun. So dia memang saya kenalkan lactoberry ni semenjak saya pun dah sihat. So saya bagi recommend pada semua yang rasa boleh sharing lah. Okay, so yang ini dewasa. Dewasa ni macam kita lah. Ni cikgu praktikal saya. Tapi cikgu praktikal saya ni dia ada masalah sembelit. So bila saya recommendkan lactoberry, dia sangat suka dan sangat sedap. Balik terus cari toilet. Okay, next. Apa kandungan dalam dan keistimewaan lactoberry ni? Kita kena tahu apa yang kita makan. Kalau kita tak tahu, buat apa kita nak makan kan? Share kat orang tapi kita tak tahu apa dia nak sharing kat dia orang. Okey, yang pertama kandungan dalam lactoberry ni adalah Bifidobacterium lactis. Ini pun nak kena baca 2-3 kali nak baca. Okey, dia sebenarnya boleh mengurai serat atau glycominox, apa benda, rantaian gula yang sukar dihadam oleh usus. Ni kerja dia. Okey, lepas tu seterusnya Bifidobacterium legum. Ini mengekalkan keseimbangan flora bakteria usus yang normal. Tu kerja dia. Tak payah kisah, biarlah dia buat kerja dalam perut tu. Lepas tu Isomap. Ialah pemanis tanpa gula dengan rasa manis yang asli tetapi tidak berkalori. Pesakit diabetes pun boleh makan. So tak perlu nak rasa ragu-ragulah. Sebab mak saya diabetes pun makan. Jangan risau. Tak selamat, bagi tahu. Mesti selamat punya sebab kita recommend kan. Okay, seterusnya dia serbuk cranberry. Ni yang terkandung dalam cranberry dapat mencegah ancaman E. coli terhadap saluran kencing. Maksudnya siapa yang tak boleh kencing ni memang sangat baguslah makan lactoberry ni. Sebab saya pernah cuba lactoberry ni bagi dekat bapa mertua abang saya, dia tak boleh kencing. So dia pergi dekat hospital, dia doktor biasalah bagi ubat kencing tapi 2-3 hari tak kencing-kencing. So dia bagi saya cubalah bagi dia lactoberry. Masa tu saya ada 2 paket je bagi kat dia. Tapi bersama dengan fiber. Sekejap lagi saya akan sharing fiber pula. Tapi first dia makan lactoberry tu dia sangat sukalah. Suka tapi lepas daripada tu dia boleh kencing sikit tapi rasa sakit. Tapi nanti kita akan share yang fiber tu. Okay, seterusnya serbuk raspberry berkesan mencegah sembelit. Ni sesuai ni. Tak kira tua ke muda ke, boleh makan, boleh minum. Tak boleh bancuh, tak boleh makan macam tu, kita boleh minum. Bancuh dengan air. Seterusnya serbuk beri biru. Beri biru. Suplemen ni dia sejenis suplemen ni. Suplemen ke? Serat. Serat yang berkhasiat iaitu semula jadi dapat menghapuskan radikal bebas, menggalakkan penyingkiran sistem metabolisme. Kalau bakteria tu probiotik, kalau yang beri-beri tu prebiotik. Maksudnya dia ada kait rapatlah dengan bakteria baik dengan bakteria yang tak baik tu. Okey. Tapi kalau kita banyak makan lactoberry ni, maksudnya bakteria baik kita banyak daripada bakteria jahat. Maksudnya kita menanglah. Sebab tu kalau siapa anak-anak demam ke, kita demam ke, bagi lactoberry dulu. Okey. So sekarang apa saluran usus ni kita mempunyai fungsi. Fungsi usus ni adalah untuk menyerap nutrien. Maksudnya kalau usus kita bagus, kita boleh senanglah dapat nutrisi tu. Imuniti kita pun akan kuat. Lepas tu usus perut kita adalah otak yang kedua manusia. Maksudnya kalau yang masalah marah-marah, macam Kak Ina selalu cakap marah-marah. Alah marah-marah. Kalau saya kawan-kawan saya marah-marah pasal duit ke apa, Kak Ina tu masalah perut tak settle. Mesti dia orang kata, alah Elin kau dah cakap tipulah.
Kalau tipu macam ni, aku jual letterberry kat kau makan satu kotak. Rasa selesa tak selesa? Selalu saya cakap macam itulah. Okey, untuk melaraskan, usus kita ni melaraskan flora saluran usus, lepas tu boleh meningkatkan kesihatan sistem pencernaan, menghasilkan enzim pencernaan juga, menggalakkan penghadaman dan penyerapan protein, melaraskan sistem imuniti, memperbaiki kesihatan mental. Ada tak dalam grup kita yang malam ni yang tak pernah lagi cuba letterberry? Ke tak ada orang ni? Semua pernah. Takut. Dah cuba. Semua dah cuba kan? Maksudnya dah faham dah. Malam ni semua ulang kaji je lah ya. Semua dah makan. Sedap. Okey. Saya teruskanlah. Kan nanti balik lambat pula. Okey, so sekarang produk yang kedua adalah fiber. Sekarang ni letterberry dengan fiber ni macam kita fikir macam adik-beradik tau. Adik-beradik. Kalau tak ada lekto, fiber, kalau ada fiber kena ada lekto. Maksudnya dia kawan baik. Kalau tak ada, macam adik-beradik lah, abang adik lah. Sebab kalau biasa Lindsay dengan Pauline, mak bapak. Kira macam fiber dengan letterberry ni adalah kakak adik. So kalau macam nak makan, nak bagi lagi sihat, maksudnya fiber tu lagi bagus lah. Sebab fiber tu adalah serat. Mana hilang? Okey. Sekejap. Cikgu Lin tu disturb kan. Ya ke? Ini ada. Teruskan. Ada tak? Okey. So saya teruskan fiber. Mana tadi Arum? Hilang. Saja je. Asal tak usik apa-apa. Okey, dah. Boleh kakak? Ada je, nampak je slide. Ada. Okey. Fiber ni dah. Okey. Mouse tak gerak. Okey. Mouse tak gerak. Okey, harga fiber ni RM90 harga kita. So kalau kita nak recommend orang yang tak pernah masuk ahli, harga runcit dia RM104 dan PV kita adalah RM72. Tapi fiber ni sikitlah 20 paket macam lekto tadi 30 paket. Okey, next. Okey, apa manfaat fiber yang kita makan ni? Dulu saya pernah makan fiber kat luar, tapi fiber ni adalah bukan fiber, fiber kita ni dia ada dua jenis, dua kaedah, satu fiber serat dan satu fiber larut dan satu fiber tak larut. Maksudnya kalau larut, maksudnya dalam badan kita, mana? Kila dah tu ke depan, tak boleh. Oh ya. Okey, bila kita makan, contohlah kalau kita satu hari tu kita makan sayur banyak. Sayur banyak kan, sayur kan kadang-kadang sayur yang memang macam ulam-ulam kan, agak-agak kita makan tu boleh keluar secara macam tu tak? Rasa macam tak boleh kot. Tapi saya pernah makan fiber ni 2 paket, satu hari tu macam badan memulas-mulas tau. Rasa macam nak masuk toilet lah. Tapi bila makan fiber ni, sayur yang kita makan tu, yang tak serat tu, dia yang tak hazam lah. Dia boleh keluar ikut kita punya najis. Maksudnya, tak perlu dalam badan kita simpan lama. Tak pernah cikgu tunjuk slide ni. Okey. Mana slide ni? Kenapa tak? Tak boleh undur. So ni? Okey. So ni Jaha fiber ni memang selamat. Anak umur 2 tahun. Masa tu dia ada masalah kolesterol yang ada apa tu macam dekat biji-biji macam orang tua tu yang ada macam bukan ketuat, dia macam ada nasi. Biasanya kolesterol lah, orang kata macam kolesterol. 2 tahun saya pernah bagi sebab dia tak boleh nak berak. Dah kata selamat kan, saya cubalah bagi. Tapi alhamdulillah 2-3 kali bagi tu rasa macam berkurang. Benda tu boleh kita cepat baiklah. Kira macam dia tanggal sendiri. Okey, kita teruskan ni. Okey, yang ini saya dapat daripada satu bahagian pemakanan Kementerian lah. Maksudnya kita ni kalau banyak kolesterol, kita kena banyak makan fiber. Sebab kolesterol macam yang tadi kan banyak testimoni yang ada kolesterol. Sebab biasa kalau bukan perempuan je lah, kalau lelaki pun biasanya kalau banyak sangat kolesterol digalakkan boleh makan fiber ni secara kerap.
Macam tu kerap, maksudnya sehari tu at least boleh ambil 2 kali macam tu sebab dia adalah pengganti sayur. Kalau macam ibarat dalam pinggan kita tu, kita kan ada protein, kena ada sayur dan kena ada buah. So kalau macam saya memang amalkan setiap pagi fiber, set perut tu lah, fiber, granula dengan soya protein. Sebab kalau makan yang set perut tu memang sangat kenyang. Tapi bila malam kalau badan tak selesa, tips orang yang banyak angin dalam badan. Contoh yang macam, sebab benda ni saya dapat daripada hari tu saya pernah join meeting grup Ummu Nasibah, kan, Ummu Atiyah. Dia ada bagi tahu kat saya tips masa tu lah yang dia orang sharing. Orang yang banyak angin, yang tak boleh nak keluar macam sakit-sakit sendi tu, ambil 1 paket fiber, lepas tu buka YK Lindsay, YK1 2 biji, lepas tu shake, minum. Saya buat malam tu tapi sangatlah lega. Besok paginya memang pergi toilet lah. So tak perlu nak rasa rasa curiga, ambil je lah makan. Sebab saya nak makan sayur pun susah. Satu hari nak makan sampai 2 kilo sayur tu, nak cari, nak basuh lagi, nak siang lagi. Tak ada kerja, makan je lah fiber. Senang. Senang dan jimat. Tapi lepas tu kita kena carilah duit. Macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak makan free? Okey, kandungan gel fiber. Okey, yang berupaya untuk buat apa? Maksudnya dia boleh membantu menyelesaikan penyakit. Ni, memulihkan fungsi usus perut. Dia boleh membantu menyelesaikan penyakit sembelit dan radang perut. Okey, yang kedua, mengawal gula dalam darah. Maksudnya kencing manis, jangan risaulah. Menurunkan paras kolesterol, tu baru je cerita. Dan testimoni tadi pun banyak yang mengalami masalah yang macam ni. Ni kolesterol tinggi maksudnya, dan ada masalah jantung. Lepas tu menurunkan paras triglycerida. Ini pun saya pun rupanya masalah obes. Siapa gemuk-gemuk tu boleh makan fiber banyak-banyak. Ya dia ni. Okay, next. Mengurangkan penyerapan haba. Kalau badan panas rasanya memang sangat sesuai untuk fiber. Sebenarnya produk kita ni semua boleh guna. Apa-apa pun balik-balik pun okey je. Boleh je makan, boleh je lebih pun tak apa, tak ada hard dosage. Okey, ni cara kita nak buat cari duit. Kalau kopi 1 kotak 26 PV ya Kak Inah. Okey, so sekarang kita nak cari duit ni, macam mana nak makan free? Kita sharing je dengan kawan nak buat Lactoberry. Kita bagi tahulah Lactoberry tu harga, okey, harga 70, dia ada PV, modal kita ni 160 saja. Itu harga ahli. Kalau harga luar, harga runcit, kita dapat harga runcit lagi. Ni orang nak niaga lah. Tapi kalau tak niaga pun, kalau boleh kita kena makan dulu. Jangan bagi orang nak makan tapi kita tak tahu khasiat dan faedah dia. Rugi. Okey, PV kita 56 untuk Lactoberry dan PV untuk fiber 72. So 128 PV untuk kita saja. Maksudnya seorang kita kena seorang PV, seorang macam kita, macam saya, ibaratlah 128 ni PV point kita. Maksudnya kita memang ada 9 jenis bonus dalam rancangan perniagaan Syahur ni. Memang dia dah ajar duplikasi. Kak Ina kata duplikasi. Tapi kalau kita tak faham macam mana nak duplikasi, macam kita nak cerita dengan orang. Okay, step pertama, dia pun saya tengah mencuba. Okey, kita cari 5 orang termasuk diri kita. Okey, 5 orang 5 orang. Ni tak kira lah macam Kak Ina kata 1 bulan 1, lepas tu 1 bulan 1, maksudnya 4 bulan tu kita buat 5 orang ni termasuk kita sharing pasal fiber dengan Lactoberry. So kita anggarkanlah 5 orang ni kita darab dengan 128. 640 PV ni dah dapat kedudukan 4%. Nampak? Dapat RM25.60 ni dah boleh beli green tea ni. RM25.90, lepas tu boleh beli APC ni. Itu bonus pertama. Lepas tu kita sharing juga, ini yang direct dengan kita. Maksudnya tak kisahlah direct dengan kita ke, kalau misalnya kata macam downline kita tu ada kawan pun, kita boleh sharing juga, kita buat step kedua. Contoh bulan yang kedua Bulan yang kedua ni kita ikut bonus prestasi yang macam ni juga. Tapi step kedua kita sharing untuk 10 orang.
Tak kisahlah yang bawah ni 128 PV ni sebawah kita ada tu, kita campur je lah. Campur untuk PV volume kita, tapi yang ini saya share untuk 10 orang. So kita dapat 10, kita dah 1280 PV. Dan ni kali dengan 8%. Sebab kita duduk dalam 800 ke 1,500. Nak dapat 1,500 ni kan dah cari share lagi. Maksudnya kita dapat RM102.40. Rugi ke tak rugi? Untung ke tak untung? Maksudnya mesti untung kan? Sebab kalau 100, kita modal tadi RM160. Rasa macam sangat berbaloi lah. Ni pun kalau nak beli Lactoberry 1 kotak pun boleh. Okey, kita sharing pula. Kita share, kita ajak kawan-kawan lagi, tak kisahlah orang tu nak beli ke, tapi kita janji berkongsi benda kebaikan kot. Kalau orang tak share pun rasa macam rugi. Nanti dekat pada masyarakat orang tanya. Takut. Okey, so kita berkongsi juga sampai 50 orang. So kalau kat sini saya buat 128 PV kali dengan 50 orang. 6,400 PV volume, kita dah darab dengan 20%. 20% jadi kita boleh dapat 1,280. Tapi kalau nak faham sebenarnya benda ni dia kena buat dulu baru tahu. Betul tak Kena? Kalau kita tak buat, kita tak tahu macam mana nak kira. Sebab tu lah Lin cuba present. Saya cuba sharing ni sebab saya rasa macam kalau kita nak makan free, kita kena cari kawan yang macam kita. Maksudnya kalau dia suka Lactoberry, kita sharing lah Lactoberry. Kalau macam plan satu-satu tu, kita sharing kopi. Kopi yang kita faham kopi. Tapi kalau kita nak sesuatu benda yang kita rasa macam suka, so macam Lactoberry, kita kena tahu produk, kita tahu macam mana kita nak sharing ke orang, PV dia macam mana. So nak dapatkan duit, jangan kita tahu makan je tapi tak tahu nak cari duit. Okay. Next. Untuk ni selalu Kak Ina bayangkan, dia kata cari je 100 orang ke 1,000 orang ke memang untung sangat ni. 128 PV kali dengan 100 orang. Bayangkan kawan-kawan kita tu 100 orang. Ini fiber dengan Lactoberry. Kalau yang kopi tu 1,000 orang. 1,000 orang 26 PV. Lagi untung mana? Nak fiber ke nak fiber ke nak Lactoberry? So campur semua. Contoh kat sini kan, sebab kalau 128 PV kita share dengan 100 orang, kita cuma dapat 12,800 PV. Tapi kita ni tak melayakkan lagi untuk dapatkan 13,000 PV. Maksudnya kita kena campurkan 200 PV ni, kita belilah set perut ke, kopi ke, apa benda ke, kita campurkan PV kita tu. So kita akan darab dengan 28%. Dah jadi VM. Alhamdulillah. So the next 13,000 PV ni kita sahaja. Kalau misalkan bawah kita tu ada lebih, dapat 4%, kita kena bagilah. Jangan tamak. Tapi kena bagi tahu. Kena bagi tahu dekat dia orang. Nak cari duit macam kita kena share dengan ramai orang. Sebab ramai dekat luar sana yang memang sakit tapi tak tahu macam mana cara nak cari dan jalan penyelesaian selamat sebenarnya. So kita dah, ada yang tak faham tak? Sebenarnya ulang kaji je benda ni. Kita nak lebih faham, kita kena dengar, kita kena sharing, kena cuba buat. Dan saya pun sebenarnya benda ni duplikasi, tapi untuk plan yang 3,200 mata tu kita sebenarnya kita boleh buat pun buat pecahan, tapi sendiri faham produk, itu yang kita kena share dengan orang sebenarnya. Apa yang kita faham. Macam ni Kak Ina sebenarnya dah 2-3 hari dah cakap Lin share Lactoberry dengan fiber. Saya pun buatlah slide macam ni, tapi kira macam bila Kak Ina kata confirm Lin, terus tu tadi sebab dah ready. So yang lain-lain yang kat luar tu, kalau rasa macam kita nak faham, elok kita buat macam ni lah, sharing kita apa yang kita faham sebenarnya. Macam Yuli memang dah otai dah, memang tahu dah, tapi sebab kita faham, kita baca, kita tahu, so kita nak kena orang lain pun macam tu juga, praktiskan. Alah, semua orang sama sebab kita dilahirkan sama-sama. Okey, dah habis. Sekian, terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada sesiapa? Sebarang soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, saya bersurai di sini. Okey, kita sambung. Terima kasih MC. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, seterusnya kita ke topik yang terakhir iaitu
VM Puan Nur Yuliani tentang cara marketing menggunakan media sosial. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih MC. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Triple Diamond Kak Ina atas kepercayaan memberi saya peluang sekali lagi untuk berkongsi. Kali ini kita nak cerita, saya nak ceritakan macam mana saya dan suami, ataupun saya boleh katakan macam mana caranya kita nak berkongsi ataupun menggunakan media sosial sebagai platform marketing kita. Okey? Abang dah share screen tak? Sekejap Nampak muka ni tak share screen lagi. Okey. Sebelum tu saya untuk yang belum mengenali lah, yang dah mengenali mungkin dah jemu jugalah dengan saya nak perkenalkan diri. Nama saya Nur Yuliani. Boleh panggil saya Yuli ataupun Kak Yuli. Okey. Saya join Xuanghou pada tahun 2012 bulan Februari. Masa tu bermula dengan sebagai pengguna lah. Fokus kepada menggunakan produk je. Okey, mula aktif menjalankan perniagaan Xuanghou sejak Oktober 2018. Pada ketika tu sebenarnya memang dah gunakan pun Facebook sebagai marketing tools. Tapi yang lebih giat lagi sejak Oktober 2018 tu. Okey. Okey, ada nampak tak slide saya? Nampak tak? Ke nampak muka saya juga lagi? Nampak. Okay. Nampak slide Nampak. Okey. Alhamdulillah. So semua dah ready ke nak dengar ni? Ke dah ngantuk? Dah ready. Ingat dah ngantuk. Okey. Okey, so kita pergi kepada slide kita. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan, nak bagi tahu sikitlah yang nama Xuanghou Journey to Freedom tu ialah nama grup saya dan suami. Okey. Pada slide yang pertama. Okey, marketing. Kalau kita buat bisnes kan, pertama selain, alamak hilang pula. Sekejap hilang pula slide. Okey. Sekarang ni kita topik kita pada hari ini ialah bisnes. So bila cakap pasal bisnes, kita selain daripada kita kena ada produk yang sangat bagus, company yang sangat diyakini, yang boleh dipercayai, kita juga perlu ada marketing yang bagus. Okey? So marketing. Macam ada suara saja yang boleh tolong mutekan tak? Sorry. Okey. So kita kena ada marketing. Sebab apa maksud marketing? Kalau translation daripada English kepada BM tu tentulah maksudnya pemasaran kan? Okey. Tapi apa tujuannya kita buat marketing? Tujuan buat marketing ni yang paling clear sekali kita nak terangkan kat sini ialah supaya orang tahu akan kewujudan kita dalam melakukan bisnes Xuanghou ni sendiri. So kalau kita tak buat marketing, kita senyap-senyap je, orang tak tahu. Kan? Orang tak tahu kewujudan kita, orang tak tahu yang kita ni real ada melakukan bisnes ni. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok, kita bila nak beli sesuatu kita mesti nak tengok betul ke wujud ke orang yang menjual tu, ataupun company tu betul ke wujud, produk ni betul ke. So kalau nak senang faham, saya tunjukkan kat sini maksud marketing ataupun tujuan melakukan marketing tu adalah supaya sebabnya kita nak tarik pelanggan. Okay? Nak tarik pelanggan supaya ramai orang boleh nampak kita. Banyak orang boleh kenal, banyak orang boleh tahu kita. Boleh lama-lama nanti dia akan start sukalah dengan kita kan. Sebab
orang kata kan tak kenal maka tak cinta. So kalau kita nak orang suka pada kita, kita kena marketkan selalu kita punya perniagaan. Lama-lama timbullah trust. Bila dah timbul trust, and then mereka yang selalu tengok kita tu dia akan start nak buat keputusan lah, nak pilih produk yang kita jual berdasarkan maklumat yang kita beri. Okay? Jadi marketing ni melibatkan publicity, produk, promotion, services, selling, research, distribution, plan, pricing, advertising, melibatkan people iaitu customer, kalau tak ada orang yang nak beli, melibatkan branding dan juga saya dah sebut tadi publicity. Okay, so ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, saya terus ke slide yang seterusnya. Okay, 2 platform lah yang biasa kita gunakan untuk menjalankan bisnes Shuanghu. Biasanya kita akan gunakan cara konvensional. Dululah masa kita tak sebelum PKP kan, sebelum kita terkurung, terpenjara macam ni kan, kita bebas keluar, bergerak ke sana kemari kan, memang kita akan gunakan cara one to one ataupun one to many, ataupun kita buat meeting, kita buat home party, kita berkumpul. Okay? Lagi satu, kadang-kadang bila kita kita boleh gunakan juga cara menggunakan business card ataupun flyers ataupun marketing tools yang lain. Pada masa tu caranya memang cara yang disebut sebagai konvensional lah, tak melibatkan pun internet. Okay. Cara yang kedua, platform yang kita boleh gunakan, dan inilah yang saya nak share. Saya diberi kepercayaan oleh Kak Ina untuk bercerita macam mana nak menjalankan marketing menggunakan media sosial. Saya cerita kat sini nanti apa yang saya gunakan platform tu. Okay. Tapi contoh social media tu ialah Facebook, Instagram, Twitter, okay, LinkedIn. Okay. Okay, sekarang kita tengok kenapa kita kena guna Facebook. Boleh nampak tak data ataupun statistik kat sini? Kat sini boleh kita nampak Facebook mempunyai pengguna yang sangat-sangat ramai. Sangat ramai, paling ramai sebenarnya 2.4 bilion pengguna, iaitu pengguna teramai media sosial ialah Facebook. Pada tahun 2019 telah direkodkan sebanyak 2.4 bilion pengguna Facebook, sehinggakan Facebook ni menjadi social media paling berpengaruh di dunia. The second one is WhatsApp lah. Okay, jadi seperti orang lain juga, kami gunakan Facebook ni sebagai satu platform, memandangkan ia digunakan oleh hampir semua orang. Rasanya kan dalam keadaan sekarang ni, dengan mak-mak kita, nenek, atuk nenek mungkin tak guna dah kot. Mak-mak kita lah, mak ayah kita, kita punya anak-anak, lepas tu kita punya sepupu sepapak, semua menggunakan Facebook ni untuk bersosial. Okay, bersosial secara maya. So, sangat sesuai lah sebenarnya kita menggunakan Facebook ni sebagai satu platform yang powerful untuk kita menyampaikan perniagaan kita, dan kita sampaikan kepada orang ramai di luar sana tanpa mengira batasan. Okay? Audience dalam Facebook kita tahu sangat-sangat ramai. Lepas tu macam kami, okay, kalau untuk orang yang baru kenal, saya nak share sikit lah. Nama fan Facebook kami ialah, yang kami gunakan sebagai fan page, bukan personal Facebook. Ini fan page, dikenali sebagai Raja Lingzi Shuanghu, yang pada asalnya waktu ditubuhkan dulu pada 2012 tu memanglah tak ramai orang. Tak ramai, sendu je. Tapi alhamdulillah lah, untuk hari ini, setakat hari ini, follower kami hampir mencapai 4,000 orang. Walaupun tak adalah macam terlalu sampai beratus-ratus ribu kan, tapi untuk pencapaian peribadi kami sendiri sebenarnya adalah satu pencapaian yang kami rasa banggalah. Okey, kita pergi kepada next slide. Okey.
kat sini saya nak ceritakan macam mana contoh-contoh posting yang kita boleh tulis dalam FB. Okey. Pertama, kita boleh share tentang pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita sendirilah, share lah cerita-cerita, apa-apa saja cerita yang tak semestinya berkaitan dengan kesihatan, tak semestinya berkaitan dengan produk, tapi share pengalaman, apa-apa saja pengalaman yang membolehkan orang baca penulisan kita. Yang kedua, kita mungkin boleh tulis tentang produk, kita review sesuatu produk, okay, bagi demonstration. Tak semestinya pasal produk Chuang Ho. Mula-mula ni kita untuk mendapatkan audience tu, kita boleh cerita benda secara general. Okay? Sebenarnya nak memperkenalkan diri kita je dulu dalam media sosial tu. Dan macam contoh kan, macam Instagram kan dia ada Insta famous kan. Macam kalau Facebook ni, kita nak bagi diri kita ni dikenali dulu. Okay? Kita boleh bagi tips dan tricks. Boleh juga buat dalam posting kita tu dalam bentuk interview. Okay, kita bagi instruction macam mana nak buat sesuatu. Lepas tu kita boleh juga tulis posting apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Okay, boleh juga bercerita, sama juga tadi sharing pengalaman kan. Tu pengalaman mungkin pengalaman kita sendiri. Tapi kalau storytelling tu mungkin boleh cerita apa saja yang kita nampak di sekeliling kita. Nak share pengalaman orang lain pun boleh, bukan pengalaman diri kita sendiri saja. Jangan limitkan kita punya penulisan tu supaya orang tak boring. Okay? Selain tu, antara yang kita boleh share dalam FB ialah dalam bentuk motivasi. Sebab kadang-kadang orang rasa down kan, orang perlukan inspiration, orang perlukan kata-kata semangat. So kita bolehlah share bentuk-bentuk motivasi. Dan macam selain tu juga, bentuk-bentuk forum pun boleh kita gunakan dalam Facebook. Okey, satu lagi. Yang ini kan, ini sekarang ni sangat-sangat popular dan sebenarnya sangat-sangat efektif. Cuma saya tak buat lagi lah FB Live ni kan. Tapi dalam perancangan nak buat juga FB Live. Sebab FB Live ni dia ikut kajian dia dapati dia sangat-sangat berkesan untuk menarik lebih ramai lagi orang untuk tengok kita dalam FB. Sebab orang dia tertarik dengan sesuatu yang bergerak macam video kan. Orang tertarik dengan macam tu berbanding dengan kalau kita cuma statik atau tulis saja. Okeylah, so plan seterusnya ialah nak kami plan juga untuk buat FB Live. Okey. Kenapa kita nak kena pelbagaikan posting kita dalam FB. Kita macam dalam FB tu kita jangan tulis satu benda yang macam terlalu sama je topik tu. Walaupun mungkin kita minat dengan topik tu, mungkin kita kena pelbagaikan. Kenapa? Sebab pertama kita nak bina kepercayaan dan keyakinan orang. Itu dipanggil trust. Okay? Yang kedua, kita nak membina karisma sebagai konsultan. Sebab dalam Chuang Ho ni kita tak nak jadi salesman je. Kita nak sampai boleh bagi consultation kepada orang. Kita nak bagi solution kepada orang. Bukan semata-mata menjual produk. Okay. Next, sebab kita tak nak penulisan kita orang baca bosan. So kita kena selalu letakkan diri kita sebagai pembaca juga. Bila kita tengok seseorang tu duk kerja tulis benda yang sama, kita pun mungkin rasa bosan kan. So kita kena pelbagaikan lagi penulisan kita. Okay, bila kita pelbagaikan posting kita, kita akan belajar untuk menulis copywriting yang baik. Dan suka tak suka, lama-lama bila kita banyak menulis macam kita pelbagaikan posting kita kan, kita nak tak nak akan mula mendapat ramai follower. Tak tahulah, tiba-tiba je mesti akan ada orang yang nak add kita, nak jadi kawan kita, and then tiba-tiba posting kita jadi viral ke, ada orang share ke. Itulah akan berlaku dalam media sosial kalau kita pelbagaikan penulisan kita. Okay? Tak nampak yang ke atas tu. Okay, so sekarang ni yang ini saya nak share tips macam mana saya gunakan Facebook tu berdasarkan pengalaman saya sendiri.
Kenapa ada tekan tu tak nampak? Okey, saya mula-mula sekali kan saya akan gunakan Facebook sebelum saya pergi kepada proses seterusnya, iaitu biasanya lepas guna Facebook kita akan guna WhatsApp untuk mudahkan komunikasi dan juga closing. Facebook ni saya bagikan kepada dua. Satu, Facebook personal. Okay, Facebook personal ni kelebihannya ialah orang kenal kita. So orang tahu memang betul this is the real, contohnya the real Yuli lah macam tu kan. So kalau satu lagi Facebook yang saya gunakan dipanggil fanpage lah, sebab itu saya anggap sebagai kedai ataupun rujukan bila ada pelanggan ataupun newcomers ke ataupun downline yang nak tahu pasal produk ke, nak tahu pasal kesihatan ke, saya akan share fanpage. Contohnya Raja Lindsay Chuang Ho tu sendiri. Okey. Yang kedua, biasanya bila nak menulis ataupun nak menggunakan Facebook sebagai marketing tools tu, saya punya fokus kepada konten tu ialah tujuannya ialah untuk mendidik dan memberikan kesedaran. Itu dalam bahasa mudahnya buka minda. Okey, saya biasanya akan letakkan cerita produk tu di belakang sekali. Kalau katakan dalam Facebook personal pun biasanya sangat susah saya nak cerita pasal produk. Kalau nak cerita pasal produk saya akan pergi kepada fanpage tadi sebab itulah kedai saya. Okey, kalau FB personal saya lebih suka cerita pasal mendidik, memberi kesedaran, membuka minda, macam tu. So kita kena tahu macam mana nak pilih ayat yang berkesan dan memberi kesan kepada pembaca. So kena tahulah macam mana caranya. Sebab kita ni sebenarnya bukan semata-mata nak tarik orang, nak bagi orang kenal kita tau. Tapi kita nak timbulkan rasa bila orang tahu sesuatu tu, dia tahu benda tu perlu untuk dia. So dia punya minat tu akan jadi lain macam. Dia nak tahu lagi dan lagi dan lagi macam tu. Kita bukan nak tunjuk okey ini produk-produk cara saya, ataupun kalau kita mengikut kepada cara marketing biasanya memang kita letakkan produk tu di hujung-hujung sebab kita nak timbulkan rasa perlu tu dulu. Jangan fokus kepada menjual produk semata-mata. Okey? Kita boleh cerita dalam FB, konten kita tu, kita ceritalah masalah ke, cerita pengalaman ke, ceritalah macam mana kita boleh selesaikan sesuatu. Kita tunjuk, sesekali tu tunjuklah bukti kejayaan. Contohnya kita berjaya pergi trip ke kan, macam tu. Dan gambar-gambar kita beraktiviti dengan rangkaian kita. Okay? Supaya kita punya posting tu tak nampak bosan. Okey, kat mana saya selalu dapatkan sumber untuk menulis? Biasanya daripada pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain pun boleh jadi sumber. Okey, daripada bahan bacaan lah. Contohnya kalau daripada Chuang Ho sendiri tu, daripada buku saintifik, daripada majalah Chuang Ho, daripada FB official Chuang Ho, website dia. And then selain daripada tu kita boleh cari juga sumber-sumber tu daripada buku ataupun website kesihatan. Kita baca lalu FB orang lain kan. FB banyaklah sekarang ni orang berkongsi, doktor-doktor yang mengamalkan functional medicine pun selalu berkongsi pasal kesihatan, pasal menjaga kesihatan secara general. Lebih kepada kita nak mencegah lah kan. Kalau boleh kita tak nak sampai kita dah sakit baru kita sibuk nak rawat. Okay? Kita boleh juga tengok video YouTube, kita dengar audio dan juga sebagainya. Okay. Ini penting juga setiap maklumat yang kita dapat ni, bila kita dah baca, kita dah baca kan, kita kena berlatihlah untuk cuba tulis balik menggunakan ayat sendiri. Sebabnya apa? Sebab bila kita tulis kan, apa yang kita baca tu dia akan lebih kita faham tau. Okey? Satu benda yang saya suka nak ingatkan kat sini, memang ini satu tip yang sangat-sangat penting. Bila kita nak menulis, kita perlu menggunakan ejaan yang penuh. Jangan tulis short form. Sebab apa? Kita nak mudahkan pembaca
baca kita punya posting dan dia rasa seronok nak baca sebab senang nak baca kan. Dan dalam masa yang sama, penulisan yang macam tu biasanya akan meningkatkan kredibiliti kita sebagai penulis. Okey? Macam saya kata tadilah, bila kita tulis, kita akan lebih faham akan sesuatu isi itu berbanding kita copy paste dan share je. Sebab kalau kita perasan lah, bila kita selalu share ataupun biasanya share lah, kalau saya pun saya akan pergi tengok penulis asal tu. Jadi yang akan lebih popular penulis asal lah, sebab saya akan pergi klik siapa yang tulis dia, saya nak tengok orang dia. So kita kena belajar lah menulis dan kepuasannya tu memang lain macam lah, sebab bila kita tulis tu idea datang daripada kita. Walaupun kita dapat idea daripada luar, tapi penulisan tu kita yang keluarkan dengan menggunakan ayat-ayat kita sendiri. Kita permudahkan dengan cara kita sendiri supaya audience tu lagi senang nak faham. Okay? Kita boleh tulis konten kita tu pendek-pendek, macam sebab sekarang dekat Facebook kan memang kita ada bahagian yang bahagian apa yang macam background tu kan, tulis konten tu pendek-pendek, tapi sekarang dah boleh panjang sikit lah, tulisan tu akan jadi kecil kan. Ataupun sesekali tu kita asal lah skill kita tulis panjang sikit, selalu berlatih tulis lama-lama, nanti biasanya kita akan mahir lah, sebab kan kita tahu practice makes perfect. Betul? So berlatih untuk menulis. Okay. Tak nampak lagi ada. Okay, dalam FB kita kongsi apa? Macam ni. Contoh Contoh ni saya bagi contoh lah. Kita boleh lah kongsikan pasal plan kopi 111 tu. Kongsikan peluang macam mana nak menjadi pendapatan. Kita tengok sekarang ni. Sekarang ni banyak orang kehilangan pekerjaan. Orang semua tertekan sampai bunuh diri. So kita ni yang tukang tengok ni, kita rasa sebenarnya macam sedih kan? Sedih kan? So kita rasa nak tolong. So kalau macam mana nak tolong? Kalau kita tak tunjukkan yang kita sebenarnya ada peluang untuk membantu. So kita kongsikan, tuliskan plan kopi 1 tu dengan cara kita yang kreatif lah. Mungkin kita tak akan, kita buatlah mungkin agak unik sikit lah perkongsian kita tu. So orang tu akan lebih rasa nak tahu dan nak tahu. Okay? Selain tu kita boleh cerita dalam FB kita pasal produk Syuang Ho. Masa tu memang sesuai lah, kalau macam kami letak dekat fanpage Raja Lindsay tu, jadi kita keluarkan produk-produk Syuang Ho kat situ, kita tunjukkan apa yang kita ada di kedai kita tu. Okay. Boleh cerita juga pasal sejarah syarikat Syuang Ho. Okay, kalau yang macam contoh-contoh penyakit ni, kita cerita bab menjaga kesihatan ataupun bila dah sakit kita bagi tahu yang kesihatan tu sebenarnya boleh dikembalikan. So kadang-kadang ada audience yang suka nak tahu macam mana punca sesuatu penyakit. Kat sini cabaran untuk kita lah. So untuk kita nak menyampaikan sesuatu, kita kena baca dulu. Kita baca dulu, kita faham dulu. Tulis sikit-sikit pun tak apa. Janji lama-lama penulisan kita tu akan jadi lebih mungkin lebih menarik lah. Okay? Akan improve. Okay, ni macam saya kata tadi lah. Selain daripada cerita pasal penyakit kronik ke melibatkan diabetes, kanser, autoimun dan sebagainya, kita cerita macam mana cara nak sihat. So macam mana cara nak sihat tu kita share apa caranya, lalu pemakanan, lalu gaya hidup sihat, and then kita elaborate. Jangan tulis terlalu macam general sampai biasalah tengok, memang itulah dia orang selalu share, suruh sihat, suruh jaga kesihatan, suruh exercise, tapi cuba share sesuatu yang lebih menarik, mencuit macam something yang orang tak tahu, something orang tak tahu. So dia akan rasa kita macam quite special lah penulisan kita tu, yang dia akan mula nak follow kita. Okay? Satu lagi. Okay, macam saya cakap tadi lah, kita mungkin tak naklah asyik cerita pasal kesihatan, pasal produk, pasal penyakit je kan. Bagi motivasi, sebab kesihatan bukan semata-mata fizikal je kan. Kita nak kesihatan mental juga. So bagi motivasi, bagi orang rasa sejuk nak tengok posting kita. Macam saya kan, kalau saya down, saya suka cari posting, saya suka tengok Abdi Suwardin ni. Dia seorang YouTuber, dia seorang businessman jutawan juga dekat Indonesia, dan dia selalu bagi
video-video motivation. So saya suka dengar cerita dia. Dan kadang-kadang macam boleh juga kadang-kadang kita rasa macam nak post lagu, boleh je lagu-lagu yang bersifat motivasi. Satu benda lagi nak bagi tahu, ini satu tip penting lah. Kita cuba elakkan daripada menulis posting yang berunsurkan politik, agama dan bahasa. Saya rasa yang ini saya tak perlu terangkanlah, kita sama-sama maklum apa dia bentuk-bentuk penulisan yang berunsur macam tu. Okay? Okay, ni kan selalu Kak Ina memang akan share lah dekat kita kan macam mana jutawan nama dia Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni dia memang terkenal. Kak Ina selalu cerita yang pasal 4 kuadran tu kan. So kita tengok apa dia punya pandang, apa yang dia kata. Dia kata kita kena, dalam English dulu lah, change your focus from making money to serving more people. Serving more people makes the money come in. So maksudnya kita kena buat sesuatu tu biar indirect. Kita lagi banyak kita bantu orang indirectly, sebenarnya lagi banyak peluang kita untuk menjana pendapatan secara indirect. Bukan nampak terang-terang memang nak jual produk. Banyak orang sebenarnya dia kurang suka lah kalau kita buat macam tu. Okay? So, kesimpulan. Tadi saya cakap dengan Kak Ina, saya punya sharing ni mungkin 1-2 muka surat je, tapi itulah bila kita dah keluarkan kan lagi banyak yang keluar idea tu nak berkongsi. Okey, kesimpulannya banyakkan menulis posting. Yang kedua, kalau kita buat posting ataupun kita hantar sesuatu ataupun kita buat apa je lah tak ada respon, jangan cepat putus asa. Teruskan saja menulis posting yang menarik dan bagi lagi menarik dan informatif. Okey? Perbaiki cara kita menulis dengan memperbanyakkan lagi menulis, praktis lagi, pelbagaikan, gunakan kreativiti. Kadang-kadang kita guna gambar je pun dah cukup. Letak poin-poin penting. Orang senang nak nampak. Okay. Satu lagi, pelanggan ni kadang-kadang kan, dia suka guna PM. Dah habis masa? Belum Okay, pelanggan ni kadang-kadang dia suka PM. Ataupun digunakan messenger. So kita kena alert lah kat situ. Kita kena bagi fast response Jangan kita slow-slow. So sebab kadang-kadang diorang tu macam dia cuba-cuba. Dia tengok siapa yang cepat respon. So yang cepat respon tu lah yang akan dapat. Okay, lagi satu kita boleh set fanpage kita tu dengan button WhatsApp juga. Dari situ mudahkan pelanggan nak cari kita, nak kontak kita. Mudahkan komunikasi sebab dekat WhatsApp memang senang nak hantar info-info. Contohnya macam gambar ke apa kan. Tapi jangan terlalu banyak. Dalam satu masa tu hantar yang perlu je. Okay. Poin yang keempat, kita ni berada pada zaman IT. So gunakanlah platform yang ada sebaiknya. Lagipun kita ni masih dalam kategori muda lah juga kan. So manfaatkan kemudahan yang kita ada ni. InsyaAllah. Sebenarnya perkembangan rangkaian tu dia akan berlaku sikit demi sikit, mesti akan berlaku. Cuma jangan putus asa lah. Last sekali, matlamat kita di sini bukan nak jadi penjual, tapi kita nak jadi usahawan yang boleh bertindak ataupun berperanan sebagai penasihat atau konsultan dalam masa yang sama. Kita tak nak di peringkat yang dapat bonus bahagian yang bonus prestasi itu saja. Kita nak pergi kepada bonus leadership. So kita nak jadi lebih baik daripada sekadar penjual. Okay, last sekali kita perlu ada guru. Kalau untuk bisnes ni saya boleh cadangkanlah kita cari mentor bisnes. Contohnya kalau tengok nama-nama ni dah tahu kan, Najib Asadok, dia tu ialah dia sangat powerful lah dalam FB marketing, boleh ikut kelas-kelas FB marketing dia. Abdul Basit, ini guru pengurusan bisnes. Lepas tu Azizan Osman, dia memang seorang motivator. Selain daripada kita berhubung dengan upline kita setiap masa.
Yang itu memang mentor kita sebenar-benarnya dalam bisnes Stronghold, mereka lah mentor kita. Tapi dalam bisnes ni kita boleh cari mentor yang memang serius menjalankan melalui kepakaran mereka. Okay? Okay. Saya nak tunjukkan sikit lah contoh-contoh posting FB Raja Lingzi. Okay, ni contoh-contoh macam yang pertama ni kan, yang ada gambar Tun Siti Hasmah tu. Okay, sebenarnya kita nak highlight kat situ pasal kita bagi kopi dekat Tun Siti Hasmah kan. Tapi kerana Tun Siti Hasmah tu satu nama yang besar, maka ramailah yang suka dengan posting ni dan cepat sangat nak jadi viral. Kita tengoklah berapa yang share kat situ. 345 share dengan 414 like. Okay. Share kedua ni, okay, yang ini posting saya tentang, saya tunjuk gambar ni je. Tunjuk gambar bacaan darah masa dapat macam apa tu, darah tinggi sekejap kan. Dan lepas tu bila kita dah gunakan produk, dapat keputusan ataupun result yang lebih baik, tunjuk itu je. Memang cerita sikit lah pasal produk. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu apa yang kita buat. Okay? Okay, yang ini contoh posting saya pasal sejarah Stronghold. Sebab kita nak kenal juga kan syarikat pengguna ni ataupun pelanggan ni, dia nak tahu sesuatu produk tu company dia apa company yang keluarkan produk tu. So kita ceritakan sejarahnya macam mana, sejarah company. Okay, satu lagi. Ini contoh yang warna purple ni adalah contoh posting bentuk macam buka minda. Pendek je. Ini yang saya kata kita gunakan latar belakang ada color-color sikit kan. Pendek je. Just nak buka minda. Okay, ni contoh-contoh. Dan satu lagi, kami ada buat YouTube channel Raja Lingzi Stronghold. Yang ini kita punya video kan macam hari ni, memang kita rakam biasanya dan kita masukkan dalam YouTube channel ni. Dan lepas tu nanti lama-lama bertambah lagi kita punya subscribers. Okay, so dari sini, inilah cara downline kita tengok. Lepas tu siapa-siapa pun boleh rujuk. Okay, rangkaian mana-mana pun boleh rujuk. Dan dekat sini juga salah satu cara kita nak memperkenalkan diri kita dalam bisnes Stronghold. Okay, jadi ada soalan? Laju sangat ke saya cakap? Okey, sangat bagus. Semput. Semput. Okey. Sangat bagus. Ada apa siapa Terima nak kasih tanya? Kak Ina. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Sebab saya dah ambil masa Kak Ina ni, siang Kak Ina. Sepatutnya Kak Ina nak share pasal WhatsApp. Minggu depan kita sambung. Kalau dia orang nak, kita sambung je malam ni. Kita settle Yuli dulu. Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Sebab ni yalah, ni pengalaman sendiri kan. Jadi saya pun bolehlah share macam mana susah senangnya gunakan. Satu lagi nak cerita. Sebenarnya macam mana kami boleh berkembang dengan, yalah, bukanlah berkembang cepat sangat kan, tapi maksudnya boleh melalui perkembangan ni banyak banyak faktornya daripada FB lah. FB. Dari FB kita bawa ke WhatsApp lah. Kita macam dia macam satu tempat. Kita kata tadi di kedai kan, kita tarik orang masuk kedai kita. Dia mula-mula dengan kenal kita dulu, lalu FB personal kita ke. So dia akan masuk dalam fanpage Raja Lingzi pula. So dia tengok kita punya YouTube ke macam tu kan. Sebab itulah Kak Ina pun invite Yuli untuk cerita pasal FB. Yuli banyak guna FB. So siapa nak pengalaman tu boleh tanya Yuli. Kalau Kak Ina tak reti lah FB, tapi tak kisah, kita ada banyak banyak channel. Sebenarnya kami pun bukanlah terror sangat pun FB ni. Kita guna yang basic je. Kalau kita rasa nak belajar yang lebih detail lagi, kita boleh pergi kelas-kelas yang macam FB marketing tu lah, macam Najib Asadok tadi tu kan. Dia memang dia guru lah untuk yang internet, apa istilah dia, online tapi boleh belajar daripada kelas-kelas macam tu ke. Tapi kan sangat-sangat merugikan lah kalau kita tak gunakan Facebook ni
daripada sekadar kita membawang je kan, lebih baik kita gunakan dia sebagai satu marketing, tempat untuk market yang powerful lah. Tahu ramai yang gunakan. Kak Yuli, ada guna FB Ads ke? Ha? FB Ada Ads? guna FB Ads? Ada ke kita guna? Oh, ada dekat fanpage lah. Maknanya boleh lah. Ada ke bang kita? Yang tak boleh marketplace kan Kak Ina kan? Ya, tak boleh marketplace. Tapi kat marketplace pun kalau kita letak gambar tanpa harga, so Syahul pernah kan? Tapi kita letak nombor telefon. Orang tu nak tahu dia kena telefon. Tak ada cerita apa-apa, letak gambar, letak nombor phone je. Itu boleh dibenarkan. Tapi kalau kita letak harga macam kita nak jual, so itu tak dibenarkan. So, tapi kalau takut terkena nama terkeluar, tak payah guna marketplace lah. Tempat lain banyak lagi kan? Itu salah satu. Tapi kalau guna FB Live, confirm lah kena mention harga, betul tak? Tapi dekat FB, dekat fanpage tu, kita bagi tahu je harga. Fanpage tak apa, jangan marketplace. Itu kata. Yelah, marketplace tak guna pun. Marketplace pun memang tak guna. Sebab Kalau FB Live orang tanya harga. Apa ni masuk? Mana kalau FB Live boleh je macam Ustaz. Boleh je bagi tahu. Maknanya kalau lah okey, ni masa ajalah nak tanya kan, dah halang-halang sentuh pasal marketing media kan. Maknanya Shopee Live pun boleh lah. Tak boleh, Shopee tak boleh. Shopee Live. Shopee tak boleh. Apa-apa di Shopee, Lazada semua tak boleh. Kak Ina nak tanya. Boleh guna kita punya FB lah. Kan kalau FB Live tu dalam FB kita lah kan? Okey. Betul. Alung disturb sikit. Okey, faham. Okey, terima kasih. Boleh Alung masuk. Okey, boleh silakan. Okey Kak Long. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Long nak share je lah mula-mula disebabkan kita ni dalam PKPP kan. Jadi kita tak boleh nak keluar ke mana-mana. Jadi apabila kita tak boleh keluar ke mana-mana, kita nak dapat prospek tu susah satu. Jadi yang terbaik adalah daripada kita punya page. Kita kena buat page. Bila kita ada page, baru kita ada prospek lah. Jadi Kak Long pun baru belajar juga benda ni. Bila kita tak ada ilmu, kita akan jadi macam tak tentu arah lah. Kan? Jadi bila kita nak macam kita lah dalam Syuanghua juga, kita nak sesuatu kita kena belajar kan. Jadi bila kita kena belajar, kita kena berguru. Okay, jadi bila kita berguru tu kita kena cari jugalah guru yang betul-betul yang ada orang kata apa, market yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Jadi dekat sini yang Kak Long nak share kat sini, Kak Long pun baru join dengan Najib Asadok. Dia punya dia punya quality untuk FB page memang sangat-sangat bagus. Cuma kita nak kena ada value sikit lah, nak kena ada duit sikit kalau kita nak lebih advance lah. Tapi pada Kak Long, macam kita sekarang ni, kita boleh gunakan yang Najib ada cerita sikit-sikit dekat dia punya FB Live. Kita boleh guna juga kat situ. Masukkan apa yang kita ada dalam Syuanghua. Jadi macam Yuli cakap tadi lah, kita nak buat konten dalam FB yang paling bagus adalah konten dia lah untuk nak tarik orang masuk dekat kedai kita. Jadi konten tu sebenarnya adalah atas kreativiti kita sendiri. Betul. Kita kena belajar create konten tu. Sebab kalau kita copy and paste je, ini macam Kak Long lah, daripada Kak Long punya pengalaman kan, bila kita ambil daripada orang punya, kita masukkan dekat dalam kita punya page, sebenarnya tak kat situ orang tak nampak kita punya credibility kita. Kita belajar je lah apa yang kita nak tulis tu, kita kena sebab Kak Long pun baru belajar juga benda ni. Maksudnya kita sama-sama belajar nak dapatkan satu yang paling orang kata
top lah. Sebab Kak Long pun ramai juga yang daripada Kak Long punya prospek, ramai juga yang daripada FB page. Jadi kat sini kita nak kena yang satu yang paling utama yang dekat untuk FB page ni, contents yang paling penting. Macam Yuli punya contents lah. Kan, so dekat situ bila macam ada setengah macam Yuli ada buat contents tu, kita boleh tengok cara dia, tapi kita upgrade lebih lagi untuk nak tarikkan orang masuk dalam kedai kita. Kan, kalau macam contents Yuli je yang bagus, kita copy paste, orang pergi dekat Yuli punya. Betul. Setuju. Orang kan tengok Raja Lingzi tu punya je. Orang dia jadi macam tak best lah macam tu. Jadi kita bina sendiri ayat kita. Best juga. Best jugalah sebab dia pergi Raja Lingzi. Yalah, tapi kita free marketing. Tapi kepuasan bila buat konten sendiri tak sama. Lain. Tapi kan aku tak tahu juga nak buat konten. So kita tirulah konten daripada CEO Cafe daripada Borneo yang Mariani punya. Kita tengok cara dia orang buat macam mana nak tarik tu. So sekarang part yang kedua pula, kita kena buat FB Live. FB Live. FB Live. Yang tu lah yang mencabar tu. So kita sekarang anggap FB Live tu macam kita buat Zoom meeting ni lah. Ya, dah practice FB Live. Sebab sekarang ni tak ada cara, sebab kita tak tahu PKP kita ni habis sampai bila. Sebab memang tak ada cara lagi. Cara kita nak tunggu je kan. Sekarang ni hanyalah FB page je lah penyelamat kita. Jadi betul. Semua yang ada dekat sini Kak Long galakkan semua biarlah buat ada page masing-masing. Jadi bila ada page masing-masing akan berlumba-lumba untuk nak bagi konten yang lebih cantik. Jadi bila ramai orang yang bagi konten, kita Google akan nampak kita, oh Xiong Ho ni lebih, jadi orang akan nampak lagi lah. Sekarang ni orang nampak tak berapa ramai lagi. Punya FB apa? Kalau Yuli Raja Lingzi. Kalau Along xiongho.com. Along okey. Kalau Along punya Real langan. Okey, bila kita FB masing-masing ada FB page masing-masing, jadi contents tu akan lama-lama akan jadi benda yang sama. Sebab benda yang kita nak sampaikan tu benda yang satu profil yang macam lebih kurang macam FB page, Yuli punya lebih kurang macam Cafe Borneo punya lebih kurang dia punya konten. Ya betul. Tapi orang lebih ramai masuk kat kedai kita kena ada idea sendirilah. Ya. Kita kena jadi macam unik lah. Kena orang kenal kita punya FB tu jenis macam mana. Kadang-kadang mungkin kita punya ayat tu kurang, kita mungkin agak garang sikit ke, itu tak kisahlah sebab tujuan kita baik. Tujuan kita nak bagi kesedaran, nak educate. Kan? So kita punya cara tu biar kita ada macam orang kata personal branding. Tu kat situ. So itulah antara yang Yuli boleh kongsikan lah. Ya betul. Kat situ pun Alun pun setuju juga. So kan? Sekarang kita berlumba-lumba lah buat page. Betul. Saya nak tanya, selain daripada Facebook, sekarang ni banyak pengguna IG kan? Adakah IG pun dibenarkan untuk marketing? Okey, daripada yang Alun belajar tadi, yang the best kita buat dekat FB page yang paling dekat platform FB lah yang paling ramai sekarang orang tengok. Jadi kita pilih yang nombor 1 FB, nombor 2 WhatsApp. Itu data yang bagi tahu. Kalau kita tengok statistik tadi pun kan tunjukkan 2.4 bilion pengguna paling ramai sekali orang dalam FB. So kita tak nak gunakan kita punya market family and friends. Macam tu kita nak ada market yang sangat-sangat luas. Di mana-mana pun benda tu akan sampai. Orang gunakan Facebook ni memang sebagai satu tool yang sangat powerful lah sebenarnya kalau kita explore lagi. IG ni jarang orang guna, especially orang muda-muda selalulah guna IG. Kami pun tak guna IG. Tak kerti guna. Kalau tengok Facebook ni kan hampir semua umur ada.
Termasuklah macam makcik saya pun ada Facebook. Boleh tak saya nak share satu? Silakan. Baru-baru ni saya ada buat reels dekat IG. First time lah buat reels sebenarnya. Boleh saya sharing sekejap Boleh. Saya terkejut sebab sebelum ni saya buat untuk lain lah. Tapi first time saya buat untuk Coffee CEO. Dan saya paling terkejut adalah ada orang luar yang tag saya tanya tentang Coffee CEO tu. Dia DM saya. Masa terkejut lah sebabnya saya jual benda lain tak dia pun dia tag kan. Tapi dia memang interested tentang Coffee CEO sedangkan itu hanyalah video. Sebab tu saya tanya boleh tak guna IG sebagai boleh guna IG. Boleh. Macam tadi kata marketplace tak boleh kan. Saya lihat nanti IG pula dia memang kalau tengok IG saya tu memang first time saya share sebenarnya tentang Syuahur tu tiba-tiba ada orang tanya. Memang simple sangat guna IG. Cumanya kenapa yang tak boleh marketplace dengan Lazada semua tu sebab kebanyakannya customer tak direct dari kita. Tapi kalau kita boleh macam FB dengan IG, customer boleh direct kita. Itu je reason dia. Kena communicate lah kan. So that kita boleh communicate dengan dia, tujuan dia supaya kalau kita macam direct beli daripada Shopee, orang tu tak tahu produk tu macam mana. Tiba-tiba makan sakit kepala. Kan dah salah posisi tu. Tapi sebenarnya bila dia boleh contact kita, tak kisahlah dia DM ke, dia apa ke. Tapi kalau dia boleh contact kita dari sini, kita boleh sampaikan maklumat tu. Sebab tu kat marketplace kalau you all letak nombor phone boleh. Marketplace kenapa tak boleh letak harga? Letak nombor phone tak salah. Jangan letak harga. Tujuan dia mereka contact kita kalau nak tahu. Faham tak? Okey, boleh tak saya nak share sekejap reels tu? Boleh guna asalkan MC. Okey. Apa nak? MC. Boleh tak saya nak share sekejap? Boleh. Ini contoh je ya. Saya bagi boleh. Silakan. Silakan cikgu. Abang Harun ke? Ya. Oh. Mana? Atika? Atika, okey boleh. Nak tanya kejap boleh? Boleh. Kak Ina nak sambung tak yang pasal dekat WhatsApp tu? Tak, masa dah lewat dah. Kita cuma habis soalan ni je lah. Okey, boleh. Gapo, cikgu gapo. Atika? Makan rayuan Atika. Nampak tak? Sebabnya kejap kenapa tak boleh share? Share screen kan? Share screen. Tak nampak kat situ. Nampak muka Atika je. Itulah. Saya try share IG saya sebenarnya, direct IG. Memang tak boleh share kat sini lah kot. Tak apa. Minta maaf lah, nanti saya share. Share dalam grup WhatsApp. Share dalam grup WhatsApp memang simple je, tapi saya percaya sebenarnya apa pun marketing kita, sebenarnya saya pun terkejut juga daripada satu reels tu ada orang bertanya. Sebenarnya memang benda yang baik lah sebenarnya dan boleh kalau sebab IG boleh jadi kita cubalah lagi kan. Kita buatlah banyak-banyak Atika, kembangkan network sebesar yang boleh kan. Mana saja ada kemahiran kita buat. Cuma kita ambil tahu sikit benda yang boleh dengan tak boleh lah. So IG boleh je. As long as kita buat posting tu orang nak tahu kena contact kita, should be okay. Okay. Okay, thank you.
Sebab masa pun dah lewat kan, 11 suku dah. Jadi topik Kak Ina tu kita bawa minggu hadapan lah. Kita sambung lagi tentang WhatsApp. Bagaimana social media kita nak sampaikan sharing ataupun nak buat one to one melalui social media. Yang kita pilih yang kedua adalah WhatsApp. So next week lah Kak Ina share. Jadi bagi balik dekat kita punya MC Wahyu. Okay, baik. Terima kasih atas segala perkongsian yang diberikan. Alhamdulillah semakin bertambah ilmu yang diperoleh. Segala kebaikan datang daripada Allah dan segala kekurangan datang daripada saya. Saya budak baru belajar. Kalau ada yang salah tolong diajarlah. Saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Aj. Okeylah. Terima kasih semua.